أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ini muliakan Al-Fadil pengerusi majlis, Tuan Imam Masjid Taman Intan, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan yang menganjurkan program kita selama 2 hari ini dan besok, seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya cakap malam ni saya akan usaha seringkas mungkin, kerana kita nak memberi peluang seluas-luasnya kepada pembentangan tentang almarhum Tuan Guru Haji Saleh dan almarhum Dr. Harun Din. Dan kita telah mengadakan tahlil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, kepada zaujatihi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh muslimin muslimat, lebih khusus lagi kepada almarhum Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Dr. Harun Din, Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Hanafi, dan beberapa ulama yang telah meninggalkan kita. Sebenarnya slot saya pagi esok, yang malam ni kerana Jabatan Majlis Pejabat Agama Kuala Muda mengadakan ceramah serentak seluruh Kuala Muda di seluruh masjid, dan saya diberikan pilihan untuk hadir ke Masjid Taman Intan untuk malam ni. Jadi saya hadir ni atas program Pejabat Agama Kuala Muda, dan pagi esok kuliah subuh atas anjuran program kita, dan malam esok sekali lagi penutup kita akan bersama dengan alim ulama yang kita jemput untuk bersama. Jadi ucapan malam ni bukan slot saya yang panjang, jadi saya nak ringkaskan seringkas mungkin. Mungkin sepatah dua yang saya sebut ni boleh menjadi maklumat yang berguna kepada kita bersama. Pertama sekali, lepas maghrib tadi kita baca Yasin, menjadi amalan tempat kita. Kebanyakan masjid dan surau membuat pengisian dengan bacaan Yasin. Walaupun kita tak pernah dengar dalil dan kita tak pernah tahu, tapi kita kenal pak kita, mak kita, tu imam kita, khususnya alim ulama kita yang balik daripada pondok-pondok, daripada Kelantan, daripada Fatani, daripada Mekah, mereka buat baca Yasin malam Jumaat, dan ini menjadi amalan kita sampai hari ini. Dan kebelakangan ini timbul dakwaan yang menyatakan baca Yasin itu bid'ah. Maka malam ni saya nak baca 2 buah hadis yang berbunyi, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lah. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Barang siapa yang baca Yasin, barang siapa yang baca pada malam Jumaat surah Ad-Dukhan dengan surah Yasin, maka dia akan menjadi orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua riwayatkan oleh Al-Imam Al-Asfahani, man qara'a Yasin fi lailatil jumu'ati ghufira lah. Barang siapa yang baca Yasin pada malam Jumaat,
nescaya diampunkan baginya. Jadi dua hadis inilah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Lum'atu fi Khasa'is Al-Jum'ah, menyatakan salah satu daripada tuntutan pada malam Jumaat ialah baca Yasin. Maka ulama-ulama kita baca Yasin ada dalil, cuma kadang-kadang kita tak jumpa. Maka ada golongan yang tak jumpa, cepat kata bid'ah. Kalau jumpa pun dia kata hadis dhaif. Dia tak mau amal hadis dhaif, tapi ulama-ulama kita menyatakan dalam bab fadailul a'mal boleh diamalkan hadis walaupun dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak sebut, lepas baca Yasin tadi kita buat tahlil. Ada kenyataan yang saya tengok dalam YouTube ataupun dia hantar dalam WhatsApp oleh seorang ustaz. Dia kata Imam Syafi'i pun tak setuju tahlil. Pasal apa hampa mengakui ikut Imam Syafi'i, pergi bercanggah dengan Imam Syafi'i, lebih kurang tu dia kata. Dia baca nas dalam bahasa Arab, tapi dalam bacaan itu nahu sorab dia lintang pukang, baris tak betul. Dia ambil kenyataan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat 39 suratul Najmi dan beberapa kitab yang lain. Lalu malam ni saya nak sebut sikit ya, karena saya nak beri peluang saya sebut tadi kepada program kita yang seterusnya. Kenyataan dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijawab oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani, dalam tafsir Al-Munir, tiga orang ulama ini menyusun dan menulis tentang jawapan ulama terhadap kenyataan itu dengan dua kitab tafsir, menyatakan lebih kurang 14 hujjah, 14 tafsiran yang menolak kenyataan yang menyatakan Imam Syafi'i pun tak setuju. Dengan 14 tafsiran, saya tak perlu sebut tafsiran itu, nak abang kata jumhur ulama ada hujah tersendiri dan saya sebut nama kitab. Cuma Syekh Muhammad Ibrahim Muhammad Salim rahimahullah menyatakan adapun kenyataan yang menyatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan tidak sampai pahala bacaan kepada orang mati, maka ia mahmulun ala adamin niyah, kemungkinan kerana tidak diniatkan untuk menyampaikan pahala bacaan itu. Haqqaqa dhalika ulama'u madhhabihi, kenyataan itu disebut dalam kitab Majmu'atul Rudud Syamilah. Seorang ulama lagi sebut dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah ma syuhira min khilafi Syafi'i, yang masyhur bahwasanya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya bacaan tidak sampai kepada orang mati, kemungkinan kerana bacaan itu tanpa doa untuk menyampaikan kepada orang mati, tanpa permohonan untuk disampaikan, wa bi ghairi ma idza kanat al-qira'atu 'ala al-qabr, selain dan tanpa bacaan di atas kubur. Fa inna Syafi'i aqarra dhalik, dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah muka surat 405. Waqad nuqila, dan dinakalkan oleh ulama kita, waqad naqala ba'dul ulama, sebahagian ulama menakalkan rahimahumullah tentang persetujuan Imam Syafi'i terhadap bacaan Al-Quran lil amwat, kepada orang mati di sisi kubur, dan pada beberapa tempat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Antaranya Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi rahimahullah sebut dalam syarah Ihya, kata dia, qala As-Suyuti في شرح الصدور وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعية أصحابهنا وغيرهم. قال الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عن القبر فقال لا بأس به. Aku tanya Imam Syafi'i, kata Imam Za'farani, tentang bacaan Al-Quran di kubur. Imam Syafi'i kata tidak mengapa. Disebut dalam syarah Ihya dengan kitab Syarh As-Sudur Imam Suyuti. Imam Nawawi sebut dalam syarah Muhazzab juzuk yang kelima muka surat 311, disunatkan bagi orang yang menziarahi kubur membaca apa yang mudah daripada Al-Quran dan berdoa bagi mereka mengiringi bacaan itu. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab. Imam Syafi'i sebut dan disepakati oleh ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i, dan dia tambah lagi pada tempat yang lain, sekiranya mereka khatam Quran di atas kubur ia lebih afdal.
Imam Nawawi sebut juga dalam kitab Azkar. Imam qala Syafi'i wal ashab. Imam Syafi'i kata, ulama-ulama ikut Imam Syafi'i kata, disunatkan mereka membaca di sisinya sesuatu daripada Al-Quran, sekiranya mereka khatam Quran keseluruhan, ia adalah lebih baik. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muhadzab, disunatkan baca Quran apa yang mudah dan berdoa bagi mereka mengiringinya. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab. Kalau Syekh Muhammad Ibn Ali Al-Mashhur bin Al-Qattan menyebut dalam risalahnya Al-Qawlu bil Ihsanil Amim fi Intifa'il Mayyit bil Qur'anil Azim, wa nuqila 'an Syafi'i, diambil daripada Imam Syafi'i bahwasanya intifa'ul mayyit bil qira'ah ala qabrihi, mayat ambil manfaat dengan bacaan di atas kuburnya. Waqtarahu Syekhuna Syihabuddin Ibn Aqil dalam kitab An-Naf'ul Amim. Dan dalam syarah Ihya juga disebut wa tawatara anna Syafi'i yazara Laits ibn Sa'ad. Imam Syafi'i ziarah Imam Laits ibn Sa'ad dan memuji kepadanya dan membaca di sisi Imam kubur Imam Laits sampai sekali khatam, dan dia berkata arju an taduma fakana al-amru kadzalik. Dinaqilkan oleh Al-Hafiz Az-Zabidi dalam Syarah Ihya juzuk yang ke-10 muka surat 369. Terakhir, Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ketika ditanya tentang hukum membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada mayat, fa ajaba bil jawaz, dia kata harus, haitsu qala qad nassa Asy-Syafi'i wal ashabu ala annahu yaqra'u ma tayassara min al-Quran wa yad'u al-mayyit aqibaha. Intaha An-Naf'ul Amim muka surat 23-24. Ini kenyataan dan secara laju saya sebut bahawa Imam Syafi'i bukan menolak bacaan kepada orang mati berdasarkan kenyataan-kenyataan sedemikian. Itu yang kedua. Yang terakhir, apa kali akhir ni? Saya nak bagi ke orang lain. Saya hanya nak sebut yang penting saja. Baik, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita supaya ikut Quran hadis. Tetapi jangan kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran juga tuntutan untuk kita mengikut ulama. Jangan sampai kita mengikut dakwaan yang kata mai kita ikut Quran hadis, mai kita ikut Quran hadis, tapi kita lupa bahawa nak ikut Quran hadis itu mesti melalui ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita kena ikut ulama kalau kita taati. Maka majlis ummah ahlus sunnah mengajak seramai mungkin untuk kita mengikut ulama yang diiktiraf oleh para ulama yang besar. Tuan Guru Haji Saleh meninggal dunia, kehadiran manusia, lautan manusia yang menziarahi dan mengiringi jenazahnya ke kubur. Profesor Dr. Harun Din yang meninggal dunia, lautan manusia yang mendoakan kepadanya walaupun dia dikebumikan di negara yang jauh, membuktikan bahawasanya mereka berada di jalan yang benar. Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi juga sama. Jadi ulama-ulama besar kita yang kita ingati mereka, kita sebut kelebihan mereka. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, "Inda dzikri as-salihin tatanazzalur rahmat." Ketika mengingati orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mereka mati dalam keadaan istiqamah mengajak manusia kepada akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Mereka meninggal dunia mengajak manusia berpegang dengan pegangan kebanyakan ulama di Malaysia, iaitu pegangan mazhab Imam Syafi'i dalam fiqahnya, dan mereka mengajak manusia agar mengamalkan kitab tasawuf, antaranya karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang diringkaskan dan diterjemahkan ke dalam kitab-kitab Jawi yang banyak ambil daripada kitab mereka. Dan mereka mengajak manusia supaya menyokong apa juga seruan kepada melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dalam semua peringkat. Termasuk isu yang berlaku sekarang ini, kita mengajak masyarakat menyokong RUU. Apa tu? Akta apa tu? Apa yang tak ada, pakai dengar aku tu. Ke arah memperkasakan undang-undang syariah, mengajak manusia agar meningkatkan hukum yang sedia ada kepada lebih baik bagi menghalang mereka yang ingin melakukan kesalahan daripada terus-menerus melakukan kesalahan. Saya pagi kemarin baru balik daripada negara Brunei Darussalam, 3 hari pergi melawat sana. Saya tak nampak walaupun seorang yang bawa sebotol arak
dan dikatakan di sana sekiranya dijumpai siapa bawa botol arak sebotol kena tangkap, hukum denda dia ringgit Malaysia RM9,000. 3,000 Brunei RM9,000. Ada orang kalau bermain daripada Miri Sarawak umpamanya sampai ke Sempadan bawa masuk arak tanpa ada surat kebenaran sebab dia orang Islam dan sebagainya, sebotol yang kena tangkap RM9,000 denda. Menyebabkan seluruh kedai di Brunei tak berani jual arak walaupun satu titik, dan menyebabkan orang sana alhamdulillah takut kepada undang-undang yang sedemikian. Jadi kita mengharapkan keperkasaan kepada undang-undang yang sedia ada ke arah untuk menanamkan rasa takut kepada orang yang ingin melakukan kesalahan. Itu kita sokong sepenuhnya, dan kita mengajak manusia rakyat yang beragama Islam dari apa juga parti politik, dari apa juga golongan, selama mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena tahu pindaan undang-undang yang diseru, dan dia kena tahu bahawasanya pindaan itu adalah untuk membawa kepada yang lebih baik daripada sedia ada. Maka menjadi tanggungjawab dia untuk menyokong dan mengajak rakyat seramai mungkin untuk menyokong undang-undang yang diseru untuk memperkasakan hukum terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan syariah. Dalam sebuah kitab disebutkan, apabila seseorang itu berjuang untuk mengajak manusia, mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka ia dikenali sebagai jihadun tarbawiyun, jihad pendidikan dalam kitab Fiqhuz Zakah. Kalau seseorang itu mengajak manusia supaya menukar daripada ekonomi yang bukan Islam kepada ekonomi cara Islam, menolak riba, ganti dengan ekonomi cara yang dibenarkan oleh syarak, maka ajakan dan usahanya itu disebut sebagai jihadun iqtisadiyun, jihad ekonomi. Kalau seseorang itu mengajak manusia, mengajak masyarakat menghayati ajaran Islam dalam masjid, luar masjid, berjiran cara Islam, berkawan cara Islam, bergaul cara Islam dalam kampung, dalam taman, mengajak masyarakat berpegang dengan ajaran Islam, tolak yang bercanggah dengan Islam, maka dia dikenali sebagai jihadun ijtima'iyun, jihad kemasyarakatan. Sekiranya seseorang itu mengajak manusia supaya mentadbir cara Islam, mengikut siasah politik Islam, maka ia dikenali sebagai jihadun siyasiyun, jihad politik. Maka sebarang individu dan kumpulan yang mengajak kita kepada berpegang dengan ajaran Islam untuk kita mengundang ke pertolongan Allah kepada diri kita, dan kita amat memerlukan pertolongan Allah, lebih-lebih lagi bila kita masuk dalam kubur seorang-seorang, maka mau tidak mau kita kena jadi orang yang mengamalkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu semua tolong Allah, yakni tolong agama Allah, mesti Allah tolong kamu. Kita tolong ajak diri kita dan masyarakat agar menghayati agama Allah dalam semua bidang aspek kehidupan, sama ada secara individu, suami isteri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Kita menolong, mempelajari dan mengenali agama Allah. Kita ajak orang berpegang dengan ajaran Allah sampai kita mati mengajak orang berpegang dengan ajaran Allah. Kita mati masih didoakan oleh orang walaupun kita tak minta orang doa kat kita. Allah Ta'ala akan hantar orang tertentu untuk mendoakan kepada almarhum si fulan bin si fulan. Kalau niat kita semasa kita hidup, kita nak ajak manusia berpegang dengan agama Allah dalam semua bidang aspek kehidupan, dan ia sesuai dengan tuntutan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, ikutlah Islam dalam semua bidang aspek kehidupan yang kamu ceburi. Kamu nak bersukan, bersukan cara Islam. Kamu nak berhibur, berhibur cara Islam. Kamu nak merintah keluarga cara Islam. Kamu nak merintah dunia cara Islam. Selama mana hajat kita, niat kita dan usaha kita itu disertai dengan kejujuran dan keikhlasan, dan perjuangan kita betul mengikut alim ulama, kita melihat bagaimana alim ulama kita yang telah meninggal dunia, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, tetapi nama mereka masih disebut dan doa kepada mereka berterusan tanpa perlu diminta
untuk orang berdoa kepada mereka. Ulama menyatakan al-ulama'u ahya'un wa in matu wal juhala'u amwatun wa in kanu ahya'. Orang alim yang benar yang mewarisi perjuangan Nabi SAW, mereka itu dianggap masih hidup walaupun mereka telah mati, dan orang yang jahil walaupun mereka sedang hidup, mereka dianggap mati, mayat yang bergerak. Imam Syafi'i kata lagu tu, wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa hidup tak mau mengaji, jumpa dia angkat takbir 4 kali, cuma tak dapat 4 ringgit dah. Pasal apa? Pasal dia mati sebelum mati. Kita duk baca dalam surah Abang, dia tulis orang yang hisap dadah, dia tulis bangkai yang menyawa. Kita baca kenyataan Imam Syafi'i kata bangkai yang menyawa ni orang yang biar diri dia jahil, tak mau menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang disampaikan dalam masjid, kerana ada ilmu yang tak disampaikan di tempat lain, boleh diberikan pencerahan dalam masjid dari kulit ke kulit. Kerana ilmu dalam masjid ni berkat. Ilmu dalam masjid adalah tempat yang terbaik, tempat kita menuntut ilmu. Maka sebagai menutup ucapan aluan saya, aluan pun tengah jam juga lah. Saya mengajak diri saya dan masyarakat supaya jangan tinggal rumah Allah. Kalau boleh pi masjid, jangan hanya hari Jumaat, hari-hari lain, lebih-lebih lagi ketika ada sembahyang jemaah serta majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, walaupun saya bercakap melilau kata, kerana saya pun terkejut depa kata kena main cakap juga malam ini walaupun sepatutnya hari lain. Jadi mudah-mudahan 2-3 patah yang saya sebut tadi memberi manfaat, dan pertemuan kita akan membawa kebaikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silam daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.